Iaitu Umar bin Al-Khattab di atas mimbar. Jadi setengah-setengah ulama kata Imam Bukhari tidak buat khutbah ni, kitab dia ni tak ada khutbah kitab dia. Bismillahirrahmanirrahim tu hadis ni. Tu hadis ni dia kata sebab dia kira khutbah Sayyidina Umar tu sebagai khutbah dia. Dalam kitab biasanya dia ada khutbah. Dia ada khutbah dulu. Dia kira hak Sayyidina Umar ni dia sebagai mewakili lah. Khutbah dia dah. Bahkan hak paling tepatnya kalau kita nak kira sebagai khutbah ucapannya, hak orang perlu pakai, perlu patuh, perlu ikut khutbah ni, tak ada dah lebih lengkap daripada khutbah ni. Paling merangkumi dan paling berguna kepada setiap orang. Khutbah ni apa makna? Khutbah ni maknanya kalau khutbah tu, kalau kita tidak dengar, tak boleh dosa. Kita nak cuai kah? Kita nak main-main kah? Apa daripada ketika dengar khutbah, tak boleh. Lara dia panggil. Dalam hadis ada disebutkan bahkan wajib kita kena dengar. Dosa kalau kita duduk galik leka buat benda lain. Maknanya kena perhati molek. Ni ucapan yang menjadi panduan. Kena dengar molek, perhati molek. Imam Bukhari pun dia nak kata lagu itulah, hadis mula-mula ni perhati molek. Hak akan datang ni kait dengan ni, hak ni berlaku. Mesti kait dengan hak ni. Jangan putus dengan hak ni. Sebab ni panduan. Jangan leka. Khutbah Sayyidina Umar ni dikira sebagai khutbahnya, sebab tu dia tak buat khutbah. Ada yang kata lagu tu. Sebab tu dia tak ada khutbah, dia kata. Dia pakai hak ni dah. Ni khutbah Sayyidina Umar. Dah khutbah ni dah yang paling lengkap. Tak perlu hak lain dah. Tak perlu hak lain. Setengah ulama pula kata, ya dia hari hadis ni dia nak isyarat kepada kita bahawa kita dalam mengaji ni pun kena ikhlas juga. Dalam mengaji ni pun kena ikhlas juga. Supaya hijrah tu, walaupun kita kata hijrah tu molek dah, memanglah amalan yang baik, tetapi kalau tidak ada ikhlas tu tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya juga. Supaya juga kita mengaji, supaya juga kita baca kitab, dia kena ada ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, sia-sia juga hakikatnya. Hakikatnya sia-sia. Tak sampai maksud hak agama nak tu. Sebab agama nak bukan hak dunia ni saja. Boleh hak dunia ni saja. Sekadar halua telinga saja. Ngaji halua telinga saja. Ataupun sekadar boleh jadi panduan lah untuk dalam dunia ni, untuk hebat kau, alim kau. Sekadar gitu lah boleh. Boleh hak dunia. Itu bukan boleh sebenarnya mengikut agama. Hak bolehnya boleh dunia akhirat. Nak boleh dunia akhirat, dia kena ada innamal a'malu binniyat. Kena niat molek. Kena betul niat. Seseorang ni nak cerita ni, apabila kita nak start apa-apa kena niat. Ni pun kita nak start ngaji kena niat. Apa-apa pun ibadat kena niat. Nak sembahyang kena ada niat. Niat dulu. Hak ni pun menepati niat ni bagi kita dia. Dan niat ni kena ikhlas. Kalau tak ikhlas tak jadi. Walaupun amalan tu nampak molek. Supaya orang nak pergi hijrah ni, kalau kerana dunia, kerana perempuan, kalau perempuan kerana lelaki, boleh hak tu. Boleh hak dunia tu. Hak maksud agama nak tak boleh. Yang mana apabila ada keikhlasan, dia bukan berhenti setakat hak dunia tu. Dia akan melarat lagi sampai ke akhirat, sampai ke akhir zaman. Itu kesan ikhlas. Kesan niat yang baik. Kesan niat yang baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak cerita. Kalau kita tengok kan, sekali nampak tak ada gapo ni, hadis ni tak sesuai dengan tajuk. Tidak sesuai. Semua sesuai. Ni semua ni hadis dalam bab ni sesuai belaka dengan tajuk Badil Wahyi. Kok mana sesuai? Imam Bukhari nak cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mulanya dalam hadis yang kedua. Dalam hadis yang ketiga, mula-mulanya dia mimpi tu tepat. Lepas tu dia suka duduk sendiri. Lepas tu dia pergi ke Gua Hira. Duduk di situ. Tak apalah kita kata. Duduk di situ. Duduk beribadat di situ. Lepas pada tu dia dapat wahyu. Dia dapat wahyu, bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kenapa? Macam mana dia dapat mimpi tu tepat? Macam mana? Sebab dia ikhlas. Dia ada hijrah. Pasal lagi. Sebab tu hadis hijrah ni. Walaupun hadis ni mula-mula ni nampak tak ada apa-apa. Tidak. Sebab Nabi SAW dia berhijrah lah tu. Satu hijrah daripada masyarakat dia. Masyarakat dia lagu lain. Dia tak serupa seorang dia. Itu hijrah tu. Hijrah. Makna hijrah sudah ada dah. Tak serupa dengan ramai-ramai ni. Allah SWT tak kenal berlaku. Dia tinggal tu. Hijrah tu makna tinggal.
Ni sebelum hijrah Madinah lagi. Mana hijrah tu ada dah. Dia telah amal dah. Dia tinggal masyarakat dia. Dia tidak duduk di rumah senang-senang. Dah pergi duduk dalam gua dah. Maknanya bersusah payah nak dapat benda yang molek, yang istimewa ni. Bersusah payah. Kena tinggal anak bini, kena tinggal baru dapat. Pergi duduk di gua Hira tu. Pergi tu bukan pergi ikut suruh gitu saja. Maksud nak dunia kau seperti mana orang dunia betapa kan? Nak suruh tak luk lah, nak suruh tak nampak, tak apa juga. Nak suruh jadi ilmu dia tu, dia betapa juga cara dia. Ikhlas tu orang panggil tu. Ikhlas kot. Dah. Boleh dunia sebab tu orang panggil ilmu dunia. Boleh hak tu. Ni tidak. Kerana Allah, maknanya ikhlas, niat dia tu betul. Nak menyelamatkan masyarakat ni. Macam mana agama yang sebenarnya dulu. Biar nyata semula agama Nabi Ibrahim dulu. Di sini ni tempat ajaran tauhid lah asalnya. Tiba-tiba sekarang ni sudah jadi tempat syirik. Dulu tempat yang suci, tempat ni tiba-tiba sudah macam-macam maksiat dilakukan. Macam mana nak ubah ni? Macam mana cara? Boleh kau ubah dengan seorang-seorang diri gitu, dengan kederak biasa gini, tanpa bantuan, tanpa pertolongan Allah SWT? Dia berasa benda tu dengan ikhlas hati berhijrah. Bila hijrah dia dapat wahyu. Itulah permulaan wahyu. Permulaan wahyu tu nak dapat, dia kena ada hijrah dulu. Ni bukan hijrah Madinah, kena ada secara peribadi hijrah, kena susah payah. Bila hijrah kena susah payah lah. Seperti mana hijrah hak zahir di zaman Nabi SAW. Kena tinggal ada bini, kena tinggal harta benda, susah payah pergi duduk negeri orang lain. Tak ada harta benda. Selama ni ada harta benda, ada keluarga, sanak saudara, tak ada, kena tinggal semua. Baru boleh keistimewaan, baru dapat negara, baru jatuh Rum dan Farsi. Apabila hijrah ke Madinah, tegakkan sebuah negara, baru ada perubahan yang besar. Kalau tidak ada. Jangan harap mana nak dapat perubahan duk peluk tubuh, tak ada hijrah. Situ dia tak. Tajuk mula-mula ni dia sesuai kot tu. Nabi SAW hijrah dah. Dan hijrah dia tu ikhlas. Sebab ikhlas tu lah dia dapat wahyu yang akan kekal sampai bila-bila, yang menjadi panduan kepada manusia sampai bila-bila. Tu kesal ikhlas dia tu. Mana ikhlas dia tinggi. Imam Bukhari buat kitab dia, kira-kiranya dia letak hadis ni mula-mula nak mengingatkan diri dia sendiri dan mengingatkan orang lain, biar ikhlas molek weh. Ikhlas molek. Barulah kekal lama amalan kita. Peninggalan kita tu baru kekal lama. Kalau tidak, sekat dia berarti pas mati tak ada. Imam Bukhari tulis kitab tu dengan betul-betul dia, kita nampak kesan dia. Imam Malik, Imam lain buat, siapa kelah ni orang duduk baca, menjadi panduan kepada orang ramai. Kesan apa tu? Ikhlas lah niat dia. Tidak kata bila nak buat benda molek ni jadi molek selalu. Dia kena jadi molek ni niat tu Allah SWT tahu, orang lain tak tahu. Allah SWT lah boleh jaga usaha kita, hasil karya kita. Kau misalnya kita kata Imam Bukhari ni, ataupun benda-benda sesuatu yang kita buat ni, dia jadi berkekalan. Allah SWT boleh, orang lain tak boleh. Sebab tu kita tengok ulama-ulama dulu pelik-pelik. Kadang-kadang dia buat tak ada belah mana pun apa, tetapi kesan dia buat tu berpanjangan lah nampak. Apa yang jadi lagu tu yang kita buat lah ni, dengan kempen, dengan go to go ni, dengan kempennya dalam TV lagi, dalam radio lagi, dalam go to go ni, kempen tak kira, comel lah, menarik, semua menarik. Tapi sekat kita tak mati lah kadang-kadang berhenti tu. Apa jadi lagu tu? Itu rahsia dia lah tu. Rahsia benda ni yang jadi berkekalan tu sebab niat, ikhlas. Kalau tak ada ni tak jadi semua. Kita tengok orang-orang besar-besar, dia buat kadang-kadang zaman dia tu tak ada apa. Maulana Qasim Nanutui, pengasas Darul Ulum Dioban, yang mana kita belajar hadis ni semua, siapa ke dia? Baru ni sebut dah sanak tu. Siapa ke dia? Qasim Nanutui. Dia ngajar dulu anak murid seorang lah mula-mula, tak ada ramai. Ya kemudian sekarang ni beribu-ribu, rata dunia ni, keturunan dia lah, keturunan ilmu ni, rata dunia dah pergi. Dah kata-kata dia, ucapan dia, buku dia, orang duduk baca. Asalnya dia seorang, tak ada sekolah pun, duduk bawah pokok buah delima, pokok delima, duduk ngajar situ 2-3 orang mula-mula, tak ada bangunan pun. Tetapi Allah SWT bagi keberkatan.